Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 9 Oktober 2023. Kita ke berita utama. Jumlah mangsa yang terkorban dalam serangan tentera Israel di Semenanjung Gaza terus meningkat kepada 493 orang hari ini, manakala jumlah tentera Israel yang terkorban dalam pertempuran pula dianggarkan seramai 73 orang. Ketegangan yang masuk hari ketiga hari ini terus memuncak dengan lebih daripada 123,000 rakyat Palestin di Gaza hilang tempat tinggal, manakala 74,000 yang lain pula ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Terdahulu, serangan tentera Israel menyasarkan di bahagian semenanjung Gaza dan terbaharu, sebuah masjid yang dibina hasil usaha dan sumbangan rakyat Malaysia musnah selepas dibom rejim Israel pada Sabtu lalu. Selain itu, sebuah sekolah milik Agensi Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin juga rosak teruk dalam serangan berkenaan. Gusar dengan konflik terkini yang melanda bumi Palestin sehingga mengorbankan ratusan nyawa yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut menzahirkan rasa duka cita dan menitahkan agar seluruh masjid dan surau di negara ini mengadakan solat sunat hajat serta doa selamat bagi memohon ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan memberitahu Malaysia kekal bersolidariti dengan perjuangan rakyat Palestin. Tambahnya, masyarakat antarabangsa juga perlu berterusan memberi tekanan dan mengambil tindakan berat ke atas kekejaman dan penindasan Israel ke atas rakyat Palestin. Dalam meringankan beban masyarakat Palestin, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan sebanyak RM1 juta menerusi Akaun Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestin AAKRP. Kerajaan bersetuju untuk meneruskan semula program latihan khidmat negara PLKN yang dimansuhkan pada 2018 dengan menggunakan kaedah latihan berbeza berbanding sebelumnya selain akan menjalani latihan di kem tentera. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, sebanyak 13 kem tentera wataniah akan digunakan untuk latihan selama tempoh 45 hari yang mampu menampung kapasiti sehingga 4,000 pelatih. Dalam pada itu, beliau menjelaskan bahawa pelaksanaan PLKN 3.0 akan merangkumi dua fasa, dengan fasa pertama membabitkan penyertaan pelajar tingkatan 4 di sekolah menerusi badan beruniform. Tambahnya lagi, mengenai kos pelaksanaan PLKN 3.0, ia tidak melebihi RM100 juta setahun dan lebih rendah berbanding sebelum ini yang menelan belanja lebih RM500 juta setahun. Ahli Parlimen Rembau itu turut mengalu-ngalukan penambahan khidmat jurulatih dari veteran tentera maupun pihak yang lain. 8 kawasan di Lembah Kelang termasuk satu di Melaka merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat hari ini. Berdasarkan kemas kini terbaru laman sesawang Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, setakat pukul 11 pagi tadi, rata-rata kawasan di Ceras, Petaling Jaya, Shah Alam, Kelang, Johan Setia, Banting, Nilai Negeri Sembilan dan Bukit Rambai Melaka mencatatkan IPU melebihi 150. Sementara itu, Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC meramalkan akan berlaku peningkatan taburan hujan di wilayah berhampiran garisan Khatulistiwa. Sementara cuaca kering pula dijangka berterusan di selatan dan tengah Sumatera serta selatan Kalimantan untuk beberapa hari akan datang. Manakala titik panas yang tinggi dan jerebu asap sederhana hingga tebal berkemungkinan berterusan di kawasan yang terdedah kepada kebakaran di kawasan ini. Menurut kenyataan itu lagi, risiko jerebu merentas sempadan kekal dengan angin di selatan ASEAN diramalkan bertiup terutamanya dari tenggara ke selatan. ASMC juga sebelum ini melaporkan mengesan 121 titik panas di Kalimantan, 67 di Sumatera, Indonesia berbanding satu saja di Sabah dan Sarawak yang menyebabkan berlaku jerebu rentas sempadan. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendakwa
Antara punca utama Barisan Nasional BN mengalami penurunan majoriti undi pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai adalah disebabkan fitnah yang dilemparkan oleh parti pembangkang terhadap calonnya. Katanya penurunan tersebut adalah suatu yang biasa dalam mana-mana PRK. Namun, beliau menyifatkan sekiranya calon bertanding dikaitkan dengan fitnah serta pelbagai isu berbangkit, pasti bakal menjejaskan jumlah undian mereka. Bagaimanapun, Ahmad Zahid tetap berbangga dengan kemenangan yang diraih calon BN, Datuk Amizar Abu Adam pada PRK Dun Pelangai yang lalu dengan majoriti 2,949 undi. Terdahulu, kemenangan majoriti yang diraih Amizar dibandingkan dengan jumlah undian calon BN Datuk Seri Johari Harun pada pilihan raya umum ke-15 yang memperoleh 4,048 undi. Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir akan mengadakan lawatan rasmi ke Colombo, Sri Lanka selama 4 hari bermula hari ini. Wisma Putra berkata, Zamri dijadual mengadakan mesyuarat 2 hala bersama rakan sejawatannya Muhammad Uvais Muhammad Ali Sabri akan memberi peluang terbaik kepada kedua-dua pihak mengukuhkan lagi hubungan 2 hala yang telah sekian lama terjalin serta meneroka bidang kerjasama baharu berkepentingan. Katanya, Zamri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Sri Lanka Dinesh Gunawardena serta Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Untuk rekod, pada tahun 2022, Sri Lanka merupakan rakan dagang ke-48 terbesar di Malaysia untuk peringkat global dengan jumlah dagangan bernilai 3.78 bilion ringgit. Dakwaan seorang lelaki hilang ketika membuat urusan penjualan telefon bimbit akhirnya terjawab apabila siasatan polis mendapati mangsa sebenarnya melarikan diri daripada Ahlong. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan berkata, lelaki berusia 27 tahun itu telah hadir ke Ibu Pejabat Polis IPD Shah Alam malam tadi. Ketika dihubungi hari ini, beliau berkata mangsa dalam keadaan selamat dan tiada sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku ke atas lelaki tersebut. Semalam, Kosmo melaporkan pihak polis sedang mengesan keberadaan mangsa dan juga tunangnya yang didakwa dilarikan ketika melakukan urus niaga telefon bimbit baru-baru ini. Terdahulu, seorang lelaki dikatakan diselamatkan pemandu lori selepas dilaporkan hilang selama 4 hari. Lelaki tersebut dikatakan kali terakhir dikesan berada di Georgetown, Pulau Pinang selepas dikatakan membuat panggilan video dengan tunangnya untuk meminta tolong sambil berlari dan menangis. Beralih ke berita luar negara. Lebih 1,000 orang dikuatiri terkorban dalam kejadian gempa bumi yang melanda wilayah Herat di Afghanistan pada Sabtu lalu. Gempa yang berukuran 6.3 magnitude itu telah melanda negara tersebut pada jam 11 pagi, waktu tempatan hingga menyebabkan beberapa buah kawasan pedalaman terputus hubungan. Pasukan kecemasan negara tersebut terpaksa bergegas ke lokasi kejadian bagi menyelamatkan mangsa yang tertimbus di bawah timbunan runtuhan bangunan, namun kerosakan jalan raya telah menyukarkan usaha mencari dan menyelamat. Dalam pada itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan sekurang-kurangnya sebanyak 465 buah rumah musnah akibat gempa berkenaan selain lebih 1,000 individu terkorban dan 500 lagi dilaporkan masih hilang. Seorang penerjun udara maut selepas mendarat di halaman sebuah rumah di Florida, Amerika Syarikat. Mangsa ditemui dalam keadaan memakai peralatan lengkap payung terjun di halaman rumah penduduk yang terletak di bandar Titusville, Timur Orlando, kemarin. Rumah itu terletak di kawasan berhampiran Arthur Dunn Air Park, iaitu sebuah lapangan awam di mana terdapat beberapa pusat terjun udara. Pegawai Polis Titusville,
tidak mengeluarkan sebarang maklumat lanjut mengenai insiden tersebut, namun percaya bahawa mangsa yang merupakan seorang lelaki itu melakukan aktiviti terjun udara seorang diri. Pihaknya dalam satu kenyataan berkata siasatan masih dijalankan berhubung kejadian itu. Encik Tahu Buntu memikirkan bagaimana beliau hendak sambung pelajaran ke peringkat PhD. Apa susah-susah? PSN kan ada? Betul ke? Abang, boleh tolong saya masak tak? Boleh saya. Kita beralih ke berita ekonomi. Kenaikan gaji guru adalah antara 3 faktor yang perlu difokuskan dalam Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan pada 13 Oktober ini. Presiden Ikatan Guru Muslim Malaysia, Muhammad Azizi Hassan berkata, kerajaan perlu menaikkan kadar gaji yang baharu dan memberi insentif kepada barisan pendidik. Melihatkan kepada kos sara hidup yang semakin meningkat, jelasnya kerajaan perlu menambah baik skim gaji penjawat awam. Azizi berkata, faktor kedua yang perlu diselesaikan dalam bajet 2024 adalah isu kekurangan guru kerana terdapat lambakan siswazah yang masih tidak dapat lagi penempatan sebagai guru. Dalam pada itu, beliau menegaskan kerajaan juga harus segera menambah baik infrastruktur di sekolah-sekolah demi keselesaan para pelajar. Isu pemilikan rumah masih menjadi masalah utama kerana harga rumah yang semakin meningkat membuatkan rakyat semakin sukar untuk memiliki kediaman sendiri. Susulan itu, skim sewa untuk beli RTO yang pernah diusulkan dalam Belanjawan 2020 dan pernah dilaksanakan oleh beberapa pihak, antaranya Maybank Husky dan program perumahan rakyat Satu Malaysia Prima dilihat sebagai salah satu alternatif membantu rakyat memiliki rumah tanpa tekanan kredit serta wajar diperluaskan. Namun, pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan MBA, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, sekiranya kerajaan mahu memperkenalkan skim RTO, beliau berharap perkara itu dilaksanakan oleh agensi kerajaan dan bukan ditawarkan kepada bank-bank komersial. Pada 11 Oktober 2019, semasa Belanjawan 2020 diumumkan, salah satu rancangan belanjawan yang telah dikongsi oleh kerajaan ialah berkenaan pengenalan skim RTO. Pihak kerajaan bekerjasama dengan institusi keuangan di Malaysia dalam pelaksanaan skim ini untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan bagi membayar deposit sebanyak 10% serta menjamin pembiayaan perumahan untuk rakyat pada kadar semasa. Justru sebanyak 2.78 juta golongan B40 akan mendapat manfaat melalui skim ini dan mereka yang mencari hartanah boleh menyewa selama 5 tahun sebelum diberi pilihan untuk membeli hartanah tersebut pada harga yang dipersetujui dalam kontrak sewa. Beralih ke berita sukan. Johor Darul Takzim JDT dijangka melebarkan pengaruh jenama kelab itu apabila menceburi arena perlumbaan permotoran bersama-sama pelumba berpengalaman negara Hafiz Shahrin Abdullah mulai musim 2024. Pasukan JDT Racing Team ditubuhkan dalam misi untuk beraksi di pertandingan Asia Road Racing Championship dengan hasrat bersaing dalam pertandingan Superbike World Championship kelak. Sebelum ini, jenama JDT telah pun dikenali dalam pelbagai bidang sukan, antaranya bola sepak, futsal, polo, tinju dan hoki ais. Malah usaha terbaru ini disasarkan dengan tujuan untuk mengembangkan lagi jenama JDT di peringkat global sekaligus membuka pintu kerjasama dengan pelbagai syarikat antarabangsa lain. Ketika ini, Hafiz Shahrin sedang menggalas cabaran bersama Honda MIE Racing di pentas WSBK dan sebelum ini bekas pelumba kejuaraan motosikal dunia MotoGP itu pernah menyarung seragam Yamaha serta KTM pada musim 2015 dan 2019. Pelari Kenya Kelvin Kiptum memecahkan rekod dunia maraton selepas menjadi pelari pertama mencatat larian di bawah 2 jam 1 minit melintasi garisan penawat pada 2 jam 35 saat.
Pelari berusia 23 tahun itu mengatasi rekod dunia milik rakan senegaranya, Eliud Kipchoge, dengan 34 saat lebih pantas. Dia menamatkan perlumbaan 3 minit 30 saat di hadapan pesaing terdekat, Benson Kipruto dari Kenya dan Bashi Abdi dari Belgium. Di pertengahan perlumbaan, rentak larian Kiptum masih di luar rekod dunia, namun dia memecut pada 10 km terakhir untuk melakar sejarah baharu perlumbaan. Kiptum memberitahu dia memang menyasarkan untuk mencipta rekod dunia, namun bukan pada hari perlumbaan yang berlangsung di Chicago semalam. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 10 Oktober 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.